Hari ni sebenarnya Kak Ija nak share pasal Benten sebab ramai semalam ada yang tanya dengan Kak Ija pasal Benten ni. Apa tu Benten? Apa tu Benten? Apa tu Benten? Jadi banyak adik-adik muda yang baru nak berpantang ni, yang first time nak berpantang ni, mungkin dia tak pernah dengar lagi apa tu Benten. Kalau dia tak tahan, dia sakit, dia tanggung. Itu aja. Seni pantang larang itu aja. Hai, Assalamualaikum. Siapa yang ada dengan Kak Ija minta tolong share dulu. Kita tunggu sekejap kawan-kawan masuk supaya kita boleh kongsikan, ramai-ramai boleh dengar terus kan. Siapa boleh adik tolong slowkan radio TV. Tolong slowkan TV, takut orang tak dengar. Kan takut orang tak dengar pula bercakap. Berceloteh orang tak dengar. Kan susah. Cakap orang kampung kan susah. Okay, hari ni sebenarnya Kak Ija nak share pasal Benten sebab ramai semalam ada yang tanya dengan Kak Ija pasal Benten ni. Apa tu Benten? Apa tu Benten? Apa tu Benten? Jadi banyak adik-adik muda yang baru nak berpantang ni, yang first time nak berpantang ni, mungkin dia tak pernah dengar lagi apa tu Benten. Jadi sebelum Kak Ija teruskan dengan topik Benten ni, Kak Ija nak minta tolong siapa yang ada, tolong bagi Kak Ija love sikit. Siapa yang baru masuk, minta love sikit. Minta tolong share dekat wall korang. Dan kalau suka nak dapatkan tips-tips daripada Kak Ija, boleh klik see first. Maknanya lain kali kalau Kak Ija live, korang boleh dapat notification. Senang kan? Korang boleh join. Korang boleh join Kak Ija punya live terus kalau korang set see first. Okay, jangan lupa juga kalau ada masa boleh belik-belik page kita kan. Jadi jangan minta tolong love, minta tolong like sebab hari ni kita nak kongsikan input pasal Benten. Benten ni apa sebenarnya kan? Sebenarnya Benten ni adalah satu keadaan di mana kita mengalami sakit ataupun perkara yang luar biasa pada badan. Kita akan alami macam mana orang Benten ni Kak Ija? Macam mana orang Benten? Ramai orang tanya macam mana orang Benten. Okay. Orang Benten ni adalah bila dia dalam pantang, dalam tempoh masa berpantang, dia mengalami demam, menggigil, sakit urat, rasa pening, rasa nak pitam, keluar darah yang banyak. Contohnya kita rasa sakit pinggang yang amat sangat, kita rasa bahagian bawah perut kita sakit sangat dan kita mula menggigil, shaking. Ada juga yang Benten sampai dia boleh pitam. Ada juga yang Benten sampai terkeluar darah ataupun tumpah darah. Jadi ini adalah keadaan-keadaan Benten. Dan Benten ini selalunya disebabkan oleh apa? Pertama adalah disebabkan oleh kesilapan makan ataupun salah makan. Ataupun disebabkan oleh salah gerak. Dia ada dua sahaja selalunya sebab Benten ini. Pertama salah makan dan kedua adalah salah gerak. Salah gerak ni daripada sudut macam mana Kak Ija? Ramai orang tanya. Kita akan kupaskan sikit-sikit nanti pasal Benten ni sebabnya Kak Ija rasa ramai adik-adik yang tak tahu. Yang tak tahu pasal Benten ni, yang tak tahu dia kena Benten dan kena tahu keadaan Benten tu macam mana kan. Jadi hari ni Kak Ija nak share dengan korang pasal Benten. Siapa yang ada dengan Kak Ija minta tolong hi sikit. Kak Ija tunggu sekejap, minta tolong hi dulu. Tunggu ramai sikit baru kita start share. Sebab kita pun nak tunggu kawan-kawan yang lain yang betul-betul nak tahu kan. Boleh tag kawan-kawan korang, kawan-kawan adik-adik yang bakal berpantang, yang tengah berpantang ataupun tengah hamil, mungkin tak tahu, mungkin tak pernah dengar, mungkin tak belajar lagi kan. Jadi benda-benda ini adalah benda-benda perkara-perkara yang sangat-sangat bagus untuk korang tahu ataupun aware. Ambil tahu untuk keselamatan diri kita ataupun untuk menjaga diri kita, untuk langkah berjaga-jaga. Itu adalah sangat penting. Kenapa kita kena selalu ambil tahu pasal isu orang tradisional, orang dulu-dulu ni adalah kerana ianya adalah untuk menjaga batasan sahaja kan. Nak buat bagus, tak nak buat kalau kena tu kena tanggung lah kan. Jadi kita nak cerita. Kak Ija nak cerita ada pengalaman customer Kak Ija yang Benten juga. Kak Ija boleh cerita, boleh share dengan korang dan Kak Ija pun nak share dengan korang apakah langkah-langkah yang korang sepatutnya ambil
untuk mengelakkan kita daripada terkena bentan. Okey? Sekejap Kak Ija nak tengok siapa yang ada dengan Kak Ija ni. Minta tolong like, minta tolong komen-komen sebab Kak Ija tak nampak korang. Kak Ija tak nampak korang. Sorry, bukan pasal apa, tapi mungkin sebab dekat phone ni tak boleh nampak notification dia. Jadi Kak Ija kena buka dekat laptop. Tak boleh nampak notificationnya. Kenalah buka di laptop. Kena cari Berpantang by Nazira Fujan. Okey, jadi jom kita start. Okey, Berpantang by Nazira Fujan. Okey. Jadi bentan, selalunya kita dalam pantang memang kita diberi limitation ataupun had apa yang kita boleh makan dan apa yang tidak boleh dimakan. Memang daripada segi perawatan moden, ramai yang kata boleh je makan semua benda. Daripada segi perawatan moden, dia orang kata cuma perlukan rehat selama 21 hari sahaja. Lepas tu korang dah boleh pergi main bowling, it's okay, boleh pergi exercise, tak ada masalah. Tapi kita kena ingat yang daripada segi perawatan tradisionalnya, perawatan dulu-dulunya, berpantang itu adalah selama 44 hari. Kenapa dia orang tetapkan 44 hari berpantang ini adalah ada sebabnya. Bukan main suka-suka je nak suruh orang duduk rumah relax-relax 44 hari. Sedangkan zaman dulu kehidupan tu lagi susah pada zaman sekarang. Zaman dulu kalau tak pergi ke ladang ataupun tak pergi bercucuk tanam, korang tak akan dapat hasil. Kalau tak memasak, kalau tak pergi menampi padi, tak dapat padi. Macam itulah orang zaman dulu kan. Jadi sangat-sangat penting sebenarnya untuk diorang keluar pergi bekerja. Tapi kenapa masih lagi ditetapkan tempoh 44 hari ini untuk berpantang? Sedangkan kalau ikutkan kalau dah sihat 21 hari tu, tak payahlah dah berpantang lebih masa. Korang dah boleh rehat kan? Dah boleh start kerja. Tapi tak, masih lagi ditetapkan selama 44 hari. Okay. Menangis pula budak. Okey, jadi tak apa, kita teruskan juga. Okey, jadi bentan tu macam mana? Bentan ni adalah di mana menangis. Menangis pula. Bising. Buat sini. Anak menangis pula. Mari sini kejap, Dek. Sorry lah ya, orang pelai macam tu lah. Okey, jadi bentan ni adalah di mana kita terlanggar pantang maknanya. Selalunya orang yang bentan ini adalah orang yang terlanggar pantang ataupun terlanggar batasan badan dia. Kita kena tahu yang bila kita berpantang ini, kita lepas melahirkan ini, badan kita ni ada limit. Limit di mana kita tak kita rasa kita boleh, tapi sebenarnya badan kita tak sampai, tak boleh buat. Kita rasa kita dah boleh sebab kita dah boleh angkat, tapi tak boleh. Macam ada seorang customer Kak Ija, nama Kak Mak Shell Maha, dia ada berkongsi dalam live Kak Ija juga dengan dia. Dia kata saya mula-mula bentan disebabkan oleh saya ambil anak saudara saya yang kecil juga, anak saudara saya tu, cumanya saya ambil dia daripada bawah dan saya taruh dia di atas peha saya. Okey, maknanya dia dukung baby tu daripada bawah dan taruh atas peha. Dan baby tu dalam 6 ke 7 kilo sahaja berat dia, baby lagi. Maknanya anak saudara tu kecil juga lagi, dalam 4 bulan macam tu kan. Jadi dia angkat, dia taruh atas peha dia. Dan bila saya lepas angkat anak baby tu atas peha saya mula rasa badan saya lain. Dia kata badan dia dah lain dan dia tumpah darah. Okey, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan yang badan kita, walaupun kita rasa badan kita fit, tapi sebenarnya badan kita belum fit lagi. Rahim kita masih tak kuat. Kita angkat tu memberi tekanan kepada rahim kita yang mengakibatkan tumpah darah. Okey, bentan ni bukan sahaja korang akan alami tumpah darah. Sebenarnya bukan terus-terus korang tumpah darah. Tumpah darah ni adalah bentan ke tahap yang paling worst lah. Paling teruk adalah tumpah darah. Dan selalunya tumpah darah disebabkan oleh kesilapan pergerakan. Okey, dia ada dua. Demam menggigil ni selalunya disebabkan oleh kesilapan pemakanan.
dan tumpah darah, sakit urat belakang, bentan urat kemaluan dan bentan urat badan ni adalah disebabkan oleh kesilapan. Bentan urat kemaluan, bentan urat belakang ni disebabkan oleh kesilapan pergerakan. Bentan urat sahaja disebabkan oleh kesilapan pemakanan. Okey, jadi sangat penting. Dia ada 3 jenis bentan dan 2 adalah disebabkan oleh pergerakan, manakala satu lagi adalah disebabkan oleh kesilapan makanan. Kita kena tahu tu. Jadi selalunya orang yang kita cerita dulu pasal kesilapan makanan ya, di mana kita akan mendapat bentan urat. Bentan urat ni macam mana Kak Ija? Bentan urat ni adalah bentan urat keseluruhan ya. Korang akan rasa macam terhoyong-hayang. Bila bangun kita start akan rasa macam gidi ataupun pening, terhoyong-hayang. Pertamanya kita akan rasa seram sejuk sekejap. Waktu ni walaupun tengah panas, pakai baju tebal, pakai selimut, kita masih lagi macam nak kancing gigi. Rasa sejuk sangat sampai ke bahagian tulang kita akan rasa sejuk dia ini. Okey, seterusnya kita akan demam. Okey, demam ini selalunya disebabkan oleh bentan urat yang datang daripada kesilapan makanan. Okey, bentan urat ni selalunya sebabkan kita demam, kita chill ataupun sejuk menggigil, kita pening kepala, kita rasa berbalam-balam, mata kita macam ada starry night macam tu kita akan rasa macam ada berbalam-balam, ada bintang-bintang yang keluar daripada penglihatan kita. Kita akan mula rasa macam nak mati. Ada orang rasa macam nak mati, bisa sangat, rasa bisa, tak tahu nak cerita macam mana, dia sakit tu macam nak mati. Ramai yang cakap macam tu lah. Kak Ija tak pernah kena bentan, jadi Kak Ija tak tahu nak cerita. Cumanya Kak Ija cerita feedback daripada customer lah. Dia orang kata macam nak mati. Kak Ija, saya rasa macam nak mati. Dia punya impact tu macam nyawa di hujung tanduk pun ada orang cakap macam tu. Dan ada yang sampai pitam dan pengsan. Okey, jadi ini adalah bentan. Boleh baik ke kalau kita kena bentan ni Kak Ija? Bentan yang silap makan. Dia selalunya makan apa yang kena bentan ni? Macam Kak Ija nak cerita. Siapa yang nak dengar Kak Ija cerita? Selalunya makan apa yang kena bentan ni, minta tolong like sikit, minta tolong share sikit supaya Kak Ija boleh sambung cerita. Dia nak tunggu like, nak tunggu share sikit. Kan nak tunggu korang punya like sikit supaya seronoklah sikit Kak Ija nak live, nak cerita dengan korang kan. Jadi minta tolong like, minta tolong share supaya kita boleh sambung penceritaan kita, sambung kita punya cerita hari ni. Minta tolong komen-komen sikit kalau bagi yang nak komen. Okey, jadi bentan yang disebabkan oleh pemakanan ni selalunya disebabkan oleh silap makan. Selalu sangat berlaku adalah bagi mereka-mereka yang makan sayur-sayuran ataupun makan benda-benda yang ditanam menjala contohnya ya. Ditanam menjala. Ditanam menjala ni contoh apa? Contoh kita makan tembikai, buah tembikai, benda-benda yang menjala selalunya benda-benda menjala ni bisa pada badan kita. Contohnya kita makan minum air tebu, makan nenas. Kak Ija pernah dapat satu customer tu yang dia makan sikit sahaja di hujung sudu sahaja Kak Ija. Saya makan lauk lemak nenas ini dan saya terkeluar lelehan yang berwarna kekuningan. Dia macam darah period tapi dia dia macam darah period tapi dia macam nanah. Dia nanah tapi macam darah period. Sebab saya makan nenas di hujung sudu. Okay, saya pernah jumpa macam tu. Okay, jadi sangat-sangat penting untuk kita jaga pemakanan. Pemakanan ni orang ramai tak tahu yang banyak benda yang kita tak boleh makan. Dalam pantang ni memang sebab apa dia orang tak bagi makan, memang sesetengah orang dia rasa badan dia boleh tolerate dengan makanan tu. Maknanya boleh, saya boleh je makan. Memang kita ada orang boleh, ada orang tak boleh. Jadi pantang ni dia buat macam secara menyeluruh lah. Jadi tak payahlah, supaya kita pun tak tahu badan korang boleh atau tak boleh. Jadi jangan je lah. Sebab kalau tak boleh nanti, kalau badan kita tak tahan, korang akan dapat bentan. Jadi baik tak payah daripada korang dapat bentan. Kalau nak tanggung risiko, nak cuba, tak ada masalah.
Kan kalau rasa nak cuba, nak tanggung risiko, nak try and error, kalau rasa bentan tu berhenti tak ada masalah kalau tahan kan. Cumanya kalau ianya memberi kemudaratan kepada tubuh badan kita, seeloknya kita elakkanlah. Okey, ini adalah bentan urat yang selalunya kena kepada adik-adik kat luar sana. Jadi jangan salah makan, sebab kalau salah makan kita akan ada bentan urat yang berpanjangan. Berpanjangan ni macam mana Kak Ija? Maksudnya berpanjangannya bila korang dah habis pantang pun korang akan selalu kena demam dan korang akan selalu kena chill ataupun sejuk menggigil, selalu kerap. Pergi hospital boleh tak Kak Ija? Boleh pergi hospital, cumanya pada rawatan moden, bentan ini diorang tak ada istilah bentan dalam perawatan moden. Okey, tak ada istilah bentan pada perawatan moden, kecuali mereka mengatakan bahawa kita kena jangkitan lah, ataupun menanah kat bahagian dalam lah, ataupun ada jangkitan kuman lah, itu yang kita kata bentan salah makan kan. Jadi apa yang doktor selalu bagi adalah antibiotik dan juga obat tahan sakit sahajalah untuk korang tahan waktu itu. Okey, seandainya ianya berlarutan, kena lagi, korang kena pergilah lagi hospital, minta lagi antibiotik dan minta lagi dapat lagi antibiotik dan ubat tahan sakit, dan dia akan berlarutan lah sampailah korang pulih. Dia tak ada rawatan khusus untuk memulihkan bentan, tak ada daripada segi perawatan moden. Okey, perawatan tradisional selalunya yang orang rawat bentan ni. Okey, kalau orang dulu bentan, kalau perbidanan dulu perbidanan dulu kala, orang tua-tua dulu, kalau kita kena bentan ni, dia ada bacaan dia ataupun dia ada amalan dia orang yang boleh bantu mengurangkan bentan ni. Believe me, percaya cakap Kak Ija, sebab orang dulu-dulu dia memang ada ilmu lah, maknanya dia orang pandai-pandai kan. Jadi dia orang ada boleh buat air bacaan Al-Quran ke apa-apa untuk bantu kurangkan bentan, dan alhamdulillah selalunya kalau dia orang buat ni jadi. Tapi sekarang ni kita dah tak dapat nak cari orang-orang yang macam ni, jadi kita sangat-sangat perlu untuk jaga. Okey, jadi seterusnya bentan urat kemaluan dan juga bentan urat pinggang. Bentan urat pinggang dan urat kemaluan ini selalunya disebabkan oleh pergerakan, kesilapan pergerakan. Pinggang kita akan selalunya, urat pinggang ini selalunya kena kepada ibu-ibu yang bersalin scissor lah kan. Bersalin scissor selalu kena bentan urat belakang ni, dia akan rasa sakit pinggang dia sangat. Pemakanan, pergerakan sangat-sangat penting, jaga kalau kita ada sakit pinggang sangat-sangat lepas bersalin ini. Pakai bengkong bertungku di bahagian belakang, kita kena makan herba dengan baik, kita kena berurut juga untuk atasi bentan di bahagian urat pinggang ini. Okey, jadi sangat-sangat penting jaga pergerakan, sebab lagipun bila kita season ni, kita kadang-kadang kita tak tahu nak bergerak macam mana kan. Selalu orang season dia tak tahu nak bergerak macam mana, dia rasa kekok nak bergerak. Ni apa ni, siapa ni tanya? Afariza Alia, hai, dia tanya Kak Ija, kalau berpantang boleh mandi berapa kali Kak Ija? Okey, dalam pantang ni tak payahlah mandi terlampau kerap kan, sebab kita bukannya pergi buat kerja, kita cuma relax sahaja. Boleh mandi sekali ataupun 2 kali sehari. Awal-awal tu mandi sekali je sehari, lepas tu dah seminggu 2 minggu tu bolehlah kita mandi 2 kali sehari. Okey, jadi ada apa-apa soalan boleh tanya. Kita sambung dengan bentan urat belakang tadi. Okey, jadi korang akan rasa sakit belakang, sakit pinggang, dan ianya pun selalunya berlarutan kalau kita tak rawat dengan betul. Ada juga bentan yang orang dapat, bentan yang dia bentan urat miswi urat besar kat bawah kita akan rasa sakit di bahagian bawah dan rasa macam bengkak miswi kita. Ini selalunya disebabkan pergerakan juga. Sangat-sangat penting korang jaga kaki korang. Pertamanya, jangan angkat berat untuk mengelakkan perkara-perkara ini. Jangan angkat berat, jaga pergerakan. Pakai stokin untuk menjaga pergerakan. Stokin ni sangat penting untuk jaga pergerakan, sebab kita akan jalan lebih perlahan, kita akan elakkan tersadung. Kak Ija cakap betul.
mak tiri Kak Ija, kiranya mak kepada adik-beradik satu bapa Kak Ija meninggal disebabkan oleh bentan akibat tersadung ya. Jadi ayah Kak Ija ada 4 orang anak yang ibu dia meninggal disebabkan oleh bentan ketika berpantang lah, maknanya dia tersadung, terlanggar ibu jari tu. Dan yang membantunya adalah arwah Nyang Kak Ija, yang dia ceritakan kepada Kak Ija. Dia kata kalau darah yang tumpah tu, kalau 4 kain batik darah tu, kalau pegah darah tu 4 kain batik ada. 4 boleh dapat sebaldi, 4 kain batik tu basah dengan darah boleh perah. Dia kata macam itulah tumpah darah tu. Itu yang Kak Ija dengar cerita dia lah, sebab dia bidan dek masa tu. Jadi masa tu dia bidan masa zaman tu. Jadi orang panggil dia dan dia tengok tumpah darah tu berlaku sangat masif. Dan bila jumpa darah sekeliling arwah ibu kakak Kak Ija ni memang dah penuh dengan darah lah, maknanya dia memang tumpah darah. Okey, masa tu pun nak pergi hospital jauh, kita pun tak ada injection. Bidan pun bukan ada bidan yang ada injection untuk berhentikan darah ke apa ke. Dah terlambat, jadi dia meninggal dunia. Ini juga dah diceritakan oleh seorang customer Kak Ija. Kak Ija rasa Kak Ija ada buat live dengan dia. Dia kata dia tumpah darah juga. Dia tumpah darah sehingga kan dia pitam dan rahim dia terkeluar. Okey, ini adalah disebabkan oleh dia tadi tu yang dia angkat baby yang berat lebih pada badan, lebih pada baby dia. Kita kena tahu satu ya, dalam pantang kita hanya boleh angkat, specialnya kita ni ya, kita hanya boleh dukung anak seberat baby kita. Okey, kita boleh angkat berat seberat baby kita sahaja. Itu limit badan kita sebenarnya. Baby 3 kilo je kita boleh angkat. Janganlah korang angkat 4 kilo. Macam tu. Jadi ini sangat-sangat penting untuk mengelakkan bentan. Okay. Dan kalau bentan nak buat macam mana Kak Ija? Kalau dah kena bentan, okay, pertama sekali korang memang kena berubat. Sebabnya kalau korang tak berubat, korang akan bentan sampai bertahun sehinggalah korang bersalin lagi satu. Selalunya orang yang bersalin nak rawat bentan ni kena mengandung dan bersalin lagi satu. Sebabnya apa? Kita kena rawat balik rahim tu, bukan pasal kena beranak balik. Nak rawat balik rahim tu supaya dia jadi pulih. Rahim yang nak dirawat perlulah rahim yang lembut. Okey, rahim yang lembut, urat-urat kena lembut balik. Jadi bila kita nak dapat urat ni lembut-lembut balik adalah bila kita lepas melahirkan. Sebab tu orang kata kalau bentan ni kena rawat sampai nanti dah beranak pula. Kalau tak jaga sampai beranak balik baru dia boleh baik. Sebab apa? Sebab kita kena rawat bila urat kita masih lembut. Jadi sangat-sangat penting untuk korang elakkan. Dan kalau kena bentan, perubatan dia juga adalah sangat ambil masa untuk rawat. Dan herbanya juga adalah lebih kuat lah untuk korang. Jadi memang ambil masa. Kalau korang ada bentan, nak minta herba, cakap Kak Ija saya bentan, dan Kak Ija pun akan bagi korang perawatan untuk 2 atau 3 bulan untuk orang bentan. Bukan boleh hari ni bentan besok nak baik, tak ada. Kak Ija minta maaf, Kak Ija tak ada buat magic. Tak ada buat magic. Kita tak boleh buat magic. Kak Ija tak nak janji korang benda yang tak boleh. Kak Ija janji benda yang insya-Allah boleh jadi sahaja. Itu pun kita insya-Allah kan. Jadi selalunya kalau yang bermasalah bentan urat ni, Kak Ija selalu minta 2 atau 3 bulan untuk rawatan lah. Bukan boleh rawat terus-terus. Okey, jadi inilah pasal bentan. Selalunya disebabkan oleh pergerakan dan permakanan kita. Sebab tu sangat-sangat penting jaga pergerakan, dan sangat-sangat penting jaga pemakanan dalam pantang. Okey, supaya kita mengelakkan bentan ni lah. Jadi ada yang tanya pasal bentan. Hari ni Kak Ija dah cerita dia ada 3 jenis bentan. Bentan urat, bentan urat belakang dan juga bentan urat di sekitar misui kita. Dan sangat-sangat penting juga untuk kita dapatkan urutan, okey? Urutan dan juga pemakanan herba itu adalah sangat-sangat penting untuk rawatan dalaman. Urutan kena buat, kita kena jaga pergerakan, makan jangan salah makan, please sebab tu Kak Ija kadang-kadang geram kalau baca dekat grup-grup grup-grup ibu berpantang ni macam-macam dia nak makan. Dia tak tahu Kak Ija ni dah nampak macam-macam. Orang bertombong keluar. Muda-muda ya. Kak Ija tak nak korang muda-muda ada masalah yang sama. Muda-muda. Angah slow sikit Angah TV.
muda-muda tombong dah keluar kan. Bukan senang nak masukkan balik dan bukan senang korang nak pulihkan balik badan korang seperti sedia kala. Sangat-sangat penting untuk korang jaga. Kak Ijaz, ramai orang yang ada masalah ini. Hari-hari pun ada orang yang bertanya pasal masalah ini dan rasa sangat-sangat kesian dan sangat-sangat perlu nak ingatkan korang supaya korang bukanlah salah seorang yang mesej Kak Ijaz dengan masalah yang macam ni. Tak nak. Tak nak. Kak Ijaz sebenarnya nak ibu-ibu dekat luar sana, adik-adik kat luar sana semua sihat-sihat lepas berpantang. Gunalah 44 hari ini untuk berpantang dengan betul supaya lepas tu korang sihat. Dah boleh jaga anak dengan sempurna, boleh jaga suami dengan sempurna, boleh jaga family dengan sempurna. Yang paling penting kita punya confident diri, kita punya tahap keyakinan diri, kita punya tahap kesihatan itu penting untuk kita. Tak ada suami pun tak apa, janji korang sihat. Kan? Tak apa, janji sihat. Jangan korang dah lah sakit, kena tinggal dengan suami, kena jaga anak, kena cari duit untuk anak. Memang banyak masalah. Kak Ijaz banyak jumpa yang bermasalah macam ni. Lepas tu nak kahwin balik susah sebab ada tombong, malu, nak buat macam mana. Jadi memang korang kena hati-hati sangat. Tolong sangat-sangat kena hati-hati. Okay? Jadi itu sahaja perkongsian Kak Ijaz untuk hari ini. InsyaAllah besok kita kongsikan lagi dalam topik yang lain. InsyaAllah sebab ramai yang minta Kak Ijaz share sebenarnya. Jadi hari ni Kak Ijaz share, kita stick InsyaAllah besok bersama dengan Kak Ijaz lagi pukul 10 pagi. Kita cerita pasal lain pula. Mungkin kita nak bercerita pasal kita dah bercerita semalam, kita bercerita pasal kesilapan orang berpantang sendiri. Bentan dia juga adalah antara disebabkan oleh kesilapan bila kita berpantang ya. Jadi bila kita silap berpantang tu kita bentan, kita meroyan. Meroyan tak cerita lagi, meroyan lagi teruk. Kan? Jadi insyaAllah besok kita dengan topik yang lain. Jadi sesiapa yang nak dapatkan herba berpantang boleh dapatkan daripada www.keepdara.com. Dan Kak Ijaz pun nak cerita, Kak Ijaz rasa besok Kak Ijaz nak cerita pasal perawatan apa tu perawatan berpantang. Apa perawatan berpantang? Korang faham tak apa yang korang kena rawat dalam pantang? Apa yang aku kena rawat sebenarnya dalam tempoh pantang ni? Besok Kak Ijaz nak cerita kat korang apa yang korang kena rawat sebenarnya. Okey, jadi jangan lupa dengan Kak Ijaz besok insyaAllah dalam pukul 10 pagi kita nak cerita pasal apakah rawatan, apa yang kita kena rawat dalam pantang. Okey, jadi sekian dulu daripada Kak Ijaz. Kak Ijaz ucapkan Assalamualaikum dan jangan lupa share video ni supaya beri manfaat kepada orang lain. Jangan lupa subscribe kepada YouTube channel Kak Ijaz, keepdara.com untuk dapatkan video-video tips daripada Kak Ijaz. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.